Ya, sila. Terima kasih Mohd Menteri. Saya mendengar penjelasan yang Mohd Menteri sebentar tadi yang menyatakan hasrat kementerian untuk mengurangkan kadar hutang negara pada tahun 2015 ini. Persoalan saya, apakah jaminan yang Mohd Menteri bahawa sasaran ini boleh dicapai sedangkan dalam tempoh 16 tahun berturut-turut yang telah saya nyatakan dalam perbahasan semalam, kerajaan persekutuan gagal menunjukkan komitmen untuk menurunkan hutang negara. Malahan hutang negara terus melonjak semenjak 16 tahun yang lalu. Sebagai contoh, kalau saya boleh berikan fakta dan angka yang lebih tepat bagi tujuan membantu Yang Berhormat Menteri, pada tahun 1992 ketika Yang Berhormat Permatang Pauh diberikan amanah selaku Menteri Keuangan, hutang negara pada ketika itu 97 bilion ringgit. Dan pada tahun 1997 ketika sebelum beliau dipecat, hutang negara menurun kepada 89 bilion sahaja. Tetapi apabila pentadbiran negara, khususnya Kementerian Keuangan, diambil alih oleh Tun Dr. Mahathir pada 98, hutang negara meningkat kepada 103 bilion. Pada tahun 2004 meningkat kepada 217 bilion. Pada tahun 2010 hutang negara meningkat kepada 407 bilion. Pada tahun 2011 hutang negara terus meningkat kepada 456 bilion. Maka persoalan saya, kalau kerajaan persekutuan gagal mengurangkan hutang negara selama 16 tahun berturut-turut dan mengamalkan belanjawan defisit, apakah jaminan kementerian bahawa hutang negara boleh diturunkan dalam tempoh 3 tahun yang akan datang? Dan saya ingin tahu apakah langkah-langkah kementerian bagi mengurangkan hutang negara dalam tempoh 3 tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Kompak. Sukacita saya maklumkan bahawa antara tahun 99 hingga tahun 2008, ini selepas Matang Pauh dipecat, purata hutang negara pada KDNK ialah 40.6%. Semasa zaman Pematang Pauh menjadi Menteri Keuangan, daripada tahun 1990 hingga 1997-98, purata hutang negara kepada KDNK 53.6%. Ini adalah angka yang tidak boleh menipu. Ya, angka-angka ini adalah angka-angka yang tercatat dan direkodkan. Dan daripada 2009 hingga 2013, angka yang terkini ialah 51.5% daripada GDP, disebut oleh Jasin tadi. Dan kalau kita banding dengan negara-negara lain, 51.5% daripada GDP, kita punya had ialah 55%. Amerika Syarikat 72.5% tahun 2012. Greece kita tak payah sebut sebab sudah bankrupt. Kalau kita nak tahu, Greece 166.8% daripada GDP. Penjelasan Menteri. Sabar. Boleh lepas ni ya? Lepas ni. Ireland 116.8% daripada KDNK. Jepun 214.3% daripada KDNK. Filipina lebih kurang kita 51.5%, Filipina 51.4%. Portugal pun negara ini menghadapi masalah, 123.6%. Singapura jiran 103.8%, Spanyol 86.1% dan United Kingdom 90% daripada KDNK. Ya, Pandan. Terima kasih Menteri. Saya merujuk kepada angka yang disebut oleh Menteri mengenai kadar hutang kepada KDNK sepanjang Permatang Pauh menjadi Menteri Kewangan. Kenyataan Menteri itu mengelirukan dan tidak memberi gambaran yang tepat kerana memberi angka purata. Lebih baik kalau Menteri memberikan perincian mengikut tahun daripada 90, 91, 92 sehingga ke 97, kerana
Permatang Pauh, kerana Permatang Pauh menjadi Menteri Kewangan, mengambil alih selepas negara mengalami kemelesetan ekonomi yang menyebabkan kerajaan pada ketika itu Tun Daim Zainuddin, Menteri Kewangan, terpaksa mengambil pinjaman yang tinggi, kemudian diturunkan sehinggalah apabila pada tahun 98 menjadi lebih rendah. Jangan pakai angka purata, pakai angka mengikut tahun, Menteri. Ya, Menteri. Ada dua yang bangun, Menteri. Ya, Kodim Bandar Baru dengan masa batas. Tun Dr. Mahathir pun kita purata, ya, 99 sampai tahun 2008 Tun Dr. Mahathir dan Pak Lah 40.6%. Masa Pekan pun kita ambil purata, ya, 2009 hingga 2013. Ini adalah angka-angka purata, dan begitu juga adalah adil untuk kita memuratakan juga Permatang Pauh ini. Tahun 91 sampai tahun 98 53.6%. Maknanya buat purata itu memang ada sebab lah, kerana tak nak tunjuk yang tahun demi tahun. Ahli-ahli yang berhormat, satu perkara lagi yang saya ingin kongsikan, sebab saya melihat rakan-rakan pihak pembangkang ini terlalu amat menyanjung. Ya, Kulim Bandar Baru. Ya, sila. Ya, saya cuma nak berkongsi dengan Menteri. Dia 92 bila Permatang Pauh jadi Menteri Kewangan sampai 97, the growth rate was 9% average. Cuma 98 baru ada krisis. Jadi tak ada krisis masa Permatang Pauh ambil alih pada Tun Daim. Dan hakikatnya tak mungkin dalam tahun pertama Permatang Pauh jadi Menteri Kewangan semua dah jadi perfect ni. Dia mestilah inherit satu sistem yang sudah pun baik ini. Ini pembetulan bagi saya nak beritahu. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih, Kulim Bandar Baru. Saya juga ingin menyatakan bahawa semasa Permatang Pauh menjadi Menteri Kewangan 91-98, harga minyak pada ketika itu ialah 20 hingga 40 US dollar per barrel. Tapi sekarang ini harganya 90 ke 100 US dollar per barrel. Jadi amat berbeza. Sebagaimana yang Ketereh maksudkan tadi, Ketereh ada maklumkan bagaimana kita ini perlu menilai dari segi masa dan pada saat dan ketika itu. Pada tahun 1990-an ketika Permatang Pauh menjadi Menteri Kewangan, jumlah penjawat awam lebih kurang 1 juta aja. Sekarang ini jumlah penjawat awam ialah 1.46 juta orang. Sila Ketereh. Ya, Ketereh sila. Setujukah yang Pak Menteri kalau saya katakan banyak misinterpretation tentang angka dan sebagainya yang diberikan oleh Gombak, walaupun beliau mendakwa kerana beliau ada bersama dengan Permatang Pauh ketika itu, banyak salah tafsir ni kerana waktu itu Gombak hanya menjaga appointment kepada Menteri Keuangan. Ya. Saya juga ingin berkongsi pada Ketereh. Ya. Pada saat dan ketika itu saya di ofis yang sama dengan Gombak. Cuma berbeza ya. Berbezanya yang berhormat Ketereh. Berbezanya ialah beliau menjaga appointment. Saya adalah susu sulit kanan pada Timbalan Menteri Kewangan Datuk Mustafa Mohamad. Beliau susu sulit kepada Permatang Pauh. Beliau menjaga appointment, saya menjaga segala fail-fail negara. Itu beza. Terima kasih. Gombak, sila Gombak. Sila Gombak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bila saya memberikan angka-angka ini, saya bukan petik daripada awang-awangan. Ini angka yang saya perolehi daripada Bank Negara. Yang kedua, memang benarlah sebab salah satu tugas saya untuk mengatur temu janji. Tetapi saya tidaklah curi wang rakyat miskin, ya. Jangan kita lupa ada satu peristiwa di mana kereta kena gari, pemimpin tak digari. Saya tak curi wang rakyat, saya tak lakukan rasuah. Duduk Ketereh, nanti dulu jangan. Ini menarik ni. Ya. Saya tak sebut siapa. Ini menarik. Ya. Orang yang makan cili dia terasa pedas. Sekarang orang yang tengah pedas dia tengah bercakap ni. Kalau makan cili dia terasa pedas tiba-tiba lah. jadi emosional. Datuk Speaker, kereta kena gari, orang boleh naik pangkat jadi Tan Sri. Apa punya sistem ini? Ni
Ya Muhammad. Saya kira elok kita balik kepada perbahasan kita. Ya. Balik perbahasan, saya nak bagi angka lah. Saya nak bagi statistik kerana balik perbahasan. Itulah, lain kali jangan curi duit rakyat. Baik, sebab itu yang Berhormat Menteri, saya... Ini satu statement yang kurang ajar, Tuan Speaker. Saya tak kata apa pun. Jangan terasa. Ya, memang terasa. Memang terasa. Mengapa terasa? Ya, memang terasa. Mengapa terasa? Mengapa terasa? Kalau nak buat baik, apa ni, Yang Berhormat Menteri, kalau saya boleh jangan terasa. Baik, Yang Berhormat Ketua, ni bukan cara macam ni. Ini floor menteri dan menteri memberi laluan pada Gombak. Jadi tak ada peraturan yang kata dia boleh mencelah semasa Gombak mencelah menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak ulang balik lanjutan daripada sahabat saya. Boleh cepat sikit, Gombak? Ya? Boleh cepat sikit. Okey. Nak buka puasa. Gombak. Pun Silakan. ya. Pontian ni memang buka puasa awal daripada orang lain. Baik. Lanjutan daripada Jalan sahabat saya. MRT belum siap. Lanjutan daripada sahabat saya Pandan tadi, meminta Yang Berhormat Menteri beri angka yang tepat dan bukan memberikan pukul rata begitu saja. Sebab itu sebelum Pandan bangun, saya dah beri secara spesifik. Tahun 1992 ketika kita ambil alih hanya 97 bilion ringgit. Kalau nak ikut peratusan ya, di bawah pentadbiran Yang Berhormat Permatang Pauh dari segi peratusan lebihan belanjawan, tahun 92 berlaku defisit 0.8%. Tetapi beliau berjaya meningkatkan kepada 0.2% belanjawan lebihan pada tahun 93. Meningkat tahun 94 pada 2.3%. Ini angka yang tak boleh kita nafikan. Tetapi apa yang berlaku pada tahun 1998? Negatif 1.8%. 1999 3.2%. Tahun 2000 5.5% negatif. Ya, ringkaskan. Ini di bawah pentadbiran selepas 98. Jadi Yang Berhormat Menteri, saya harap beri angka yang tidak boleh mengelirukan Dewan. Kenyataan ini harus dirakamkan dalam Dewan Rakyat bahawa pengurusan Permatang Pauh sudah tentu lebih baik dan berhemah daripada apa yang kita saksikan hari ini. Ya. Saya juga Titi ada Wangsa angka dan Bank Shah Alam. Negara, Gombak. Ya. Bank Negara angka tebal kan main ni. Ada dua yang lagi bangun. Kita bukan hanya cakap kosong, tapi sebagai menjawab Gombak dan kawan-kawan pembangkang yang lain, terutama Pandan ya, dan juga Shah Alam dan Titi Wangsa duduk dulu. Banyak kita dipukul pada ketika ini, semalam dan hari ini, mengenai tata kelola. Perkataan Pandan, perkataan Permatang Pauh, perkataan dan istilah Gombak, tata kelola. Saya ingin menyatakan di sini satu perkara yang memeranjatkan. Saya juga terperanjat sebenarnya. Saya harap ini diambil ingatan dan kita ingat sampai bila-bila supaya tidak berulang lagi. Semasa Yang Berhormat Permatang Pauh menjadi Menteri Keuangan, mengenai anggaran, mengenai bajet tambahan yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum itu kita cerita, tahun 2009 pekan 2 kali kita adakan tambahan. Ya. Tahun 2010 2 kali, tahun 2011 2 kali, tahun 2012 2 kali. Mari kita lihat tata kelola Permatang Pauh. Adakah lebih hebat daripada pekan ataupun Permatang Pauh lebih teruk daripada pekan? Kita sama-sama membacakannya mengikut tahun sebagaimana yang diharapkan oleh Pandan dan juga Gombak. Angkanya ada di sini, angka tidak berbohong, dan ini adalah catatan dan lakaran sejarah yang sama-sama kita dengar. Pada tahun 1991, 4 kali bajet tambahan sewaktu Permatang Pauh. 4 kali bajet tambahan.
Ya. Tahun 92 4 kali, tahun 93 4 kali, tahun 94 4 kali, tahun 95 4 kali, tahun 96 3 kali, tahun 97 4 kali, tahun 98 2 kali dan dipecat. Dalam masa 8 tahun 29 kali bajet tambahan. Hebat tu. Salah sulit ke tu? Ketere. Sila Ketere. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam ucapan Gombak semalam dan terus dipertahankan pada hari ini bahawasanya tata kelola di zaman Pematang Pauh menjadi Menteri Kewangan bagus berbanding dengan sekarang. Banyak yang menyerang soal tender runding dan sebagainya. Dan waktu itu kedua-dua Gombak, Yang Berhormat Menteri juga berada di kementerian, saya juga berada dalam kabinet, ya. Adakah Yang Berhormat Menteri perasan pada waktu itu banyak sekali amalan-amalan tata kelola yang dilakukan, termasuk memperkayakan anak-anak buah dalam pejabat kementerian itu sendiri. Pegawai-pegawai setiausaha sulit dan sebagainya menjadi instant millionaires. Dan adakah menteri sedar waktu itu, yang mana tak lagi wujud sekarang ini, amalan memberikan saham-saham yang distruktur semula kepada kroni-kroni dan anak-anak buah? Adakah Yang Berhormat Menteri juga sedar pada waktu itu? Dan saya percaya ada dalam pengetahuan pegawai-pegawai yang berada di pintu-pintu menteri, bagaimana amalan sampai ke peringkat memberi gaji-gaji. Kemarin disindir kononnya Pekan memberikan direct nego dan sebagainya kepada ketua bahagian. Waktu itu adakah Yang Berhormat Menteri perasan bahawasanya ada beberapa penjawat-penjawat politik diberikan gaji mengikut pintu belakang? Dan bukan saja kepada penjawat-penjawat politik dalam rangka nak merampas kuasa daripada pimpinan waktu itu, hatta menteri, isteri kepada pegawai pun ada dibayar gaji. Dan mungkin pegawai itu pun ada kat sini, menteri dia pun turut terima gaji. Terima kasih Ketere. Banyak kali Ketere menyatakan bahawa adakah saya sedar ataupun tidak sedar. Saya perasan sebenarnya, sama ada saya sedar ataupun tidak sedar, tapi saya perasan kerana pada tahun 94-95 saya berada di pejabat itu, pejabat yang sama, ya, pada tahun 94 dan 95. Seterusnya saya meneruskan jawatan juga ketika jeli, pada ketika itu menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Menteri Keuangan kedua. Saya menjadi susah politik pada jeli, Menteri Keuangan 2 dan juga Pembangunan Usahawan, dan saya pun sedar dan tahu cerita-cerita yang dibawa oleh Ketere itu. Terima kasih Ketere kerana mengingatkan sejarah lama. Ya, okay. Kuota tinggi bangun. Kuota tinggi? Ya. Kuota tinggi. Silakan. Terima kasih Ketua. Saya nak mencelah. Menteri tahu tak pada tahun 1997-98 bila berlaku kegawatan ekonomi, maka Pematang Pauh lah yang mencadangkan kita menerima pakai resepi IMF yang telah menaikkan interest rate dan mengurangkan kadar pembayaran pada 6 bulan hingga 3 bulan, menyebabkan beribu-ribu small medium industri terkubur, mati. Dan sebab itulah tapi dapat diselamatkan oleh mantan Perdana Menteri kita itu mengenalkan capital control, dan sehingga hari ini kita telah berjaya menyelamatkan negara kita. Itulah saya harap dapat dijelaskan sedikit Yang Berhormat Menteri. Menteri. Menarik apa yang disebut oleh Ketua Tinggi itu, dan kalaulah ia boleh dijadikan sebahagian daripada jawapan saya ini, alangkah eloknya. Ada Menteri. Sebab itu adalah tepat sekali apa yang disebut oleh daripada Ketua Tinggi itu, amat tepat sekali. Ya, batu dan batu ya. Okey, saya nak dapat pengesahan dari Timbalan Menteri. Dulu backbencher, sekarang sudah jadi menteri. Kalau betul
pematang pau zaman waktu itu korup, ada banyak skandal tentang rasuah, dan di tangan kerajaan ada SPRM, ada polis, ada bank negara. Apa yang telah dilakukan selama 15 tahun ini? Kenapa tidak ada tindakan? Saya tak pernah dalam UMNO atau Barisan Nasional. Saya ingin tahu apa pendirian dari kerajaan dengan bukti-bukti ini di tangan. Kenapa tidak ambil tindakan? Menteri, saya tak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Batu tadi. Apabila menteri mendedahkan tentang kononnya pematang pau ni yang dibandingkan dengan menteri kewangan sekarang dan sebagainya, tidakkah menteri sedar bahawa apabila pematang pau jadi menteri kewangan, ketika itu yang memerintah still lagi Kerajaan Barisan Nasional, di mana semua keputusan adalah keputusan kolektif kabinet ni. Jadi kenapakah ini menunjukkan bahawa jika sekiranya pematang pau gagal kerana dia berhadapan bersama dengan menteri-menteri yang memang tidak boleh membantu beliau. Sebab itulah beliau lari daripada pematang pau. Sebab itulah dia sedar bahawa kalau dia terus berada dalam Barisan Nasional, dia tidak mewujudkan satu suasana kondusif untuk membantu rakyat untuk menjana pendapatan yang baik kepada negara. Sebab itulah dia tinggalkan awal-awal lagi Barisan Nasional, menunjukkan Barisan Nasional gagal. Sebenarnya ini bukan pada awal disabitkan kesalahan disalahguna kuasa. Okey. Menteri boleh Menteri Langkawi. Boleh Langkawi. Sikit Sila Langkawi. Yang Hormat Menteri, tadi kita tengok Gombak memberikan figure-figure yang mantap. Dan kita pasti figure ni memang figure tepat. Tetapi apakah menteri bersetuju dengan saya? Sebenarnya ekonomi kita berkembang. Daripada tahun 1990-an sampai ke 2000, sekarang dah 2013. Tiap-tiap tahun ekonomi kita berkembang. Dan pada masa yang sama, apabila ekonomi kita berkembang, KDNK kita juga turut meningkat dan naik. Dan apabila kita mengambil figure, sudah tentulah hutang-hutang akan turut naik. Yang penting ialah apabila hutang itu dibahagi dengan KDNK, ianya kurang daripada 55% seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan kita. Adakah maksudnya di sini bahawa kuantum yang digambarkan oleh Gombak itu tidak menggambarkan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ialah peratus yang patut kita gambarkan. Betul atau tidak? Betul. Dan itu sebab saya memberikan peratus tadi. Peratus KDNK, hutang KDNK dibanding dengan KDNK pada ketika pematang pau menjadi Menteri Kewangan. Saya berikan peratus, bukan angka sebagaimana yang disebut oleh Gombak. Saya ingin terus memberikan jawapan-jawapan. Kalau tidak, kita tidak ada kesudahan. Tuaran mengenai SOP meluluskan projek, kita ambil ingatan. Kemudian kinabatangan mengenai penghinaan agama, kita juga rasa gundah. Menteri, dan perlu ada dua yang tindakan. Menteri. Syalam dan Pandai. Minta mereka duduk, cukuplah duduk. Saya bukan tak bagi peluang, saya dah bagi peluang. Bukan saya takut untuk berhadapan dengan mereka ni. Saya hanya takut pada Allah Ta'ala. Dengan mereka ni langsung saya tak takut walau seinci pun. Kita pun tak takut dengan menteri juga. Dia bukan soal takut tak takut. Dia soal saya bagi peluang pada Shah Alam duduk dan cara statistik dikemukakan. Okey, boleh saya dapat penjelasan? Cukuplah. Boleh. Kinabatangan. Kalau tak takut berilah laluan. Kinabatangan menyebut tentang Alvin dan Vivian.